Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan untuk waktu ini kita nak memperincikan berkenaan dengan cukai barangan bernilai rendah yang dibeli secara dalam talian dari luar negara. Okey. Ini LVG atau ringkasannya disebut sebagai low value goods ini. LVG ini sememangnya mencetuskan perdebatan dan juga perbincangan, dan kalau kita telitikan rata-ratanya secara umumnya ianya disambut baik sama ada oleh peniaga tempatan maupun oleh pembeli-pembeli pengguna rakyat Malaysia terutamanya yang mahukan yang melihat bahawa item ataupun barangan-barangan tempatan itu haruslah ditingkatkan dari segi persaingannya dan juga nak memastikan bahawa terdapat kawalan dari segi pembelian produk-produk dari luar negara secara dalam talian ini. Jadi untuk kita memperincikan berkenaan dengan cukai ini, bagaimana ianya dilaksanakan, bagaimana mungkin impaknya dan juga mungkin hasil dan sebagainya, itu persoalan yang akan saya bawakan dalam perbincangan kita selama lebih kurang dalam 30 minit ini bersama dengan Dr. Muhammad Fairuz A. Razak yang merupakan Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia. Dr. Fairuz, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali mungkin boleh bantu penonton untuk faham berkenaan dengan cukai, adakah ianya boleh dikirakan sebagai tafsiran sebagai cukai jualan juga LVG ini? Mungkin boleh bantu orang ramai untuk faham berkenaan dengan LVG ini, Doktor. Terima kasih, Cik Haris. Memang dia salah satu cukai jualan sebenarnya, tapi sebenarnya dia tidak dilaksanakan kepada overseas punya player lah. Okey, saya nak recap sikit lah. LVG ni memang dah lama dah dirungkapkan kat bajet 2022. Lepas tu akan dilaksanakan pada Januari 2023. Tetapi dia orang kata pelaksanaan ditangguhkan pada satu tarikh mula-mula ke satu, dan pada tahun sekarang ni Kementerian Kewangan dan Perdana Menteri telah umumkan pada 1 Januari 2024. So ada 2-3 soalan saya nak rungkapkan kat sini lah. Pertama, kenapa LVG ni mesti ada? Kita kena tanya soalan tu kepada semua ni. Pengguna ke, peniaga ke. Lepas tu kenapa dia cukai dia 10%? Kenapa tak 11 ke, 9 ke? Pelik kan benda ni sebenarnya. So, kedua ada lagi satu soalan. Adakah semua barang import ni akan dikenakan LVG? Okay, kita imbas kembali kepada dalam logistik atau masa zaman GST dulu, kita ada satu terma dipanggil de minimis. Kalau barang import masuk ke Malaysia, ia dikenakan cukai seperti duty import atau sales on tax import. So, tetapi bagi barang RM500 ke bawah ni, de minimis akan digunakan, iaitu barangan ini dikecualikan cukai. Jadi apa masalah terutamanya dekat sini sebenarnya? Isunya, meskipun barang luar tu RM500 ni tak kena cukai, barangan ni keluar oleh pembuat tempatan kat sini ni 10% cukai jualan dah ada. Pasal itulah kerajaan ada level playing field. Maknanya untuk samakan benda ni, dia buatlah cukai LVG ni. Okay, contohlah saya ambil, jika saya lah beli beg daripada China dekat online, harga tu online 100 tak kena cukai lah. Tapi kalau saya beli dekat sini, saya akan kena RM110. So mana lagi murah? Mestilah barangan daripada China. Betul tak kan, Haris? So pasal tu kerajaan telah mengeluarkan cukai LPG ni. Saya rasa negara-negara jiran kita telah lebih lama daripada itu. Kita tengok Indonesia dia punya PKS dia lagi ramai. Pasal tu dia telah protect dia punya PKS tu lebih awal daripada itu. Kita ni mungkin dari segi orang kata kematangan kita ni lebih lambat sedikit, so kita telah buat benda tu, tapi kita buat akhirnya 1 Januari 2024 ni akan dilaksanakan. Okey, bagi menyediakan ruang yang lebih adil kepada peniaga tempatan, sebab itulah cukai LVG ni diadakan. Okey, so ni saya kepada soalan kedua sekarang. Adakah kalau saya beli barang dari luar negara akan sentiasa kena LVG 10%? Jawapannya tidak. Okay, ini kerana seorang seller, untuk itu termasuk di dalam kategori LVG tax ni, dia mesti berdaftar sebagai registered seller RS dengan custom. Syaratnya nilai jualan barang importnya adalah melebihi RM500,000 dalam masa 2 bulan, dan dia kena registered lah. Kalau dia tak registered, dia tak boleh ambil cukai itu senang-senangnya. Ini bermaksud kalau saya beli barangan dari peniaga kecil-kecilan, saya tak kena LVG tax. Itu saya nak mengungkapkanlah sedikit sebanyak, Cik Haris. Ya. Dr. Fairuz juga boleh bantu juga penonton untuk meneliti dari segi
cukai ini, apabila ianya dikenakan, adakah ianya direct langsung kepada peniaga, maksudnya kerajaan melalui custom akan mengenakan cukai itu kepada peniaga dan kemudian peniaga akan memasukkan nilai itu di dalam sesuatu produk ataupun suatu contoh sebagai checkout card, dia dah masuk item dekat dalam card daripada online mall A ini, ada beberapa item dia beli bla 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 bla. Okey, harga setiap item tu semuanya di bawah RM500 dan mall ini ataupun peniaga ini merupakan registered seller. Apabila dia check out itu baru akan disertakan 10% ataupun bagaimana gambaran lah yang boleh dibawakan dari segi pengenaan charge ini ataupun cukai ini, Doktor? Okey, salah satu syarat dia mesti register seller lah. Kalau dia tak register, tak. Tapi yang pasal bila dia masuk dalam e-platform ni, dia mesti kena masa check out tu lah saja baru dia boleh dikenakan. Kalau tidak, tak boleh. So kalau dia tak kena macam tu, tak ada. Dia tak ada bertindih macam tu. Dia mesti masa check out tu barang RM500 ke bawah baru saja dia akan dikenakan. So kalau tak pasti benda-benda macam ni, kita custom telah mengeluarkan satu portal MyLBG. Kita boleh semak kat situ semua atau kita ada FAQ kat situ. So kita akan tahu kat situ apa sebenarnya orang tu. Tapi walau bagaimanapun memang masa check out tu saja ada. Tapi tak adalah orang kata dia dah kena lepas tu dia macam double. Dia kena kali sekali. Tidak, dia tekan. Satu dah double lah. Macam tu memanglah semua mengamuk lah jadinya kan. Ya. Doktor, bagaimana pula dari segi kalau kita nak bercakap dari segi lanskap percukaian di Malaysia inilah. Kalau kita nak bandingkan, kalau doktor menyebut sebagai contoh Indonesia, kita tahu marketnya begitu besar di Indonesia. Bagaimana tindakan kerajaan Indonesia untuk menyekat TikTok Shop sebagai contoh untuk memastikan bahawa sokongan kepada usahawan dan juga pemain industri tempatan itu dapat diperkukuhkan. Itu hasrat kerajaan Indonesia. Di Malaysia ini, mungkin apa bentuk best practices yang boleh kita belajar dari negara luar, terutamanya dalam kita nak memperkukuhkan persaingan, perniagaan pemain industri tempatan, dan pada masa sama kita bukanlah nak meminggirkan usahawan dari luar, tetapi supaya ianya memberi kompetitif saingan yang sewajarnya kepada pemain industri tempatan ini, Doktor. Kalau kita tengok kat sini, kalau apa yang kerajaan buat ni sangat-sangat disokong oleh kebanyakan orang lah pasal dia membantu industri tempatan. Kalau kita tengok industri tempatan ni, dia bayar cukai dekat sini sebenarnya, dekat negara Malaysia kan. Bila dia ada benda tu, dia lebih senang untuk orang kata kerajaan dapatkan orang kata dari segi revenue generation lah. Bila ada revenue generation, pendapatan kerajaan ada, boleh senang kerajaan nak membantu peniaga-peniaga PKS ke, rakyat ke, semua ada kat situ. Kalau tidak susah. Dalam masa sama, kita nak dari segi, kita tengoklah daripada COVID sampai sekarang, semua kebanyakan negara kat dunia pun masih lagi orang kata struggling dengan ekonomi ni. So kalau kita buat macam ni, kita membantu rakyat atau peniaga tempatan kat sini sendiri untuk membantu. Kita macam saya selalu cakap lah, kita ada satu pusingan yang penuh. Kalau katakan rakyat tak berbelanja, peniaga tak bayar cukai, kerajaan tak dapat pendapatan, so circle dia terganda-ganda. So sekarang kerajaan telah memastikan peniaga pendapatan dibantu dari segi orang kata level playing field ni, so rakyat tempatan akan beli produk dia. Bila rakyat pertuanan, dia akan, orang kata peniaga akan bayar cukai. Cukai itu akan bagi kepada kerajaan. Kerajaan akan membantu balik semua peniaga dan rakyat semua. So dia membantu dari segi itu. So dari segi benda tu akan banyak membantu dari segi protection of orang kata dari segi PKS dan ekonomi negara sendiri sebenarnya. Ya, Doktor, kita nak telitikan juga melihat kepada percukaian ini. Apa mungkin loopholes ataupun mungkin kekangan, cabaran yang mungkin didepani oleh custom sebagai mungkin, ataupun siapa yang nak memantau di platform online ini, sebagai contoh dari segi sistem pencukaian dalam talian ini. Sebab sekarang ni kita lihat dah ada Kementerian Digital juga sebenarnya kan. Jadi mungkin dari segi pemantauan, penguatkuasaan itu, adakah 100% terletak di custom, ataupun pandangan doktor sendiri, adakah wajar untuk ada penglibatan secara langsung sebagai contoh Kementerian Digital dalam nak memperincikan dan nak memastikan bahawa undang-undang dasar yang kita sediakan, kita tetapkan ini dipatuhi sepenuhnya, terutama oleh pemain industri dari luar ini, Doktor?
Saya rasa ini pendapat saya sendirilah. Kita tengok pada zaman era JST kita ada dua kementerian berbeza kan. Bila ada dua kementerian berbeza, dia orang kata dari segi keberkesanan dia susah sikit. So saya setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan dari segi Kementerian Kewangan bagi kuasa penuh pada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk memantau dan orang kata melaksanakan semuanya. Pasal dia orang juga yang tahu semua. Kalau apa-apa orang kata masalah, dia orang akan buat audit, dia orang akan tahu. So kalau dari segi macam ni, senang orang kata peniaga-peniaga untuk tahu orang kata pelaksanaan peraturan-peraturan telah ditetapkan. Okay, macam contohnya, kalau betul kalau kastam ada masalah, dia boleh ada kerjasama dengan platform e-dagang sendiri sebenarnya. Macam mana kerjasama mereka boleh berlaku? Kita boleh pertukaran maklumat. Maknanya kita ambil contoh lah, saya bagi contoh Lazada ke Shopee ke, dia boleh bersama-sama dengan kastam untuk orang kata bertukar maklumat. Okey, peniaga ni sekian-sekian ni dia perlu register. Okey, macam mana, apa kita nak buat? Macam mana? Maknanya orang kata platform e-dagang ni datang sendiri kepada kastam sendiri, dia kata okey jom let's play our own role. Maknanya dia pun ada inisiatif. Dia ada orang kata jom kita bantu sama-sama peniaga tempatan, kita juga akan membantu negara untuk menjana hasilnya tersebut. So, itu satu. Lepas tu dari segi reporting tu kita kalau boleh kita bagi reporting on real time reporting. Kita tak ada orang delay ke apa ke. So yang berlaku maklumat kat sini transaksi boleh orang kata dipantau segera. Tak adalah orang kata akan berlaku kemudian hari ke apa ke. So itu nombor dua. Nombor tiga, dari segi pendidikan dan sokongan. Kastam sendiri telah banyak orang kata dia ada portal, dia ada FAQ, dia orang kata dia ada, kalau tak tahu boleh tanya, dia dah telah laksanakan semuanya. So kerajaan telah bersama dengan semua benda ni dah ada dah, dan dia boleh bersama dengan platform e-dagang sendiri membantu untuk menjadikan orang kata sebenarnya dah lama dah buat dah, tapi mungkin ialah pasal satu ditangguh, ditunda dan tak kepastian ada kat sini. So dekat sini dah ada dah. Sumber-sumber dah ada, mungkin dari segi orang kata kerjasama tu kalau dah ada memang lagi senang sebenarnya. Dan lepas tu integrasi teknologi. Sekarang dah kalau kita tengoklah apa-apa kita nak buat cukai pun kebanyakan vendor software ni dia cepat-cepat. Ada tak kita punya software development kit atau SDK atau API dia untuk penyemaran invoicing. Kalau kata peniaga tu susah, saya rasa kebanyakannya dengan pelaksanaan invoicing lah semua dah telah kepada online. So bila ada benda ni membantu mempercepatkan kerja kita. Bukan mempercepatkan, memastikan mereka ni tak patuh dari segi percukaian tersebut sendiri. Adalah orang kata ketinggalan ke, orang kata saya tak lapor ke apa, semua dah boleh dah ada kat situ. Doktor, kalau kita perincikan juga apabila ianya akan mula dilaksanakan pada 1 Januari 2024, adakah wajar untuk ada, kerana ianya merupakan satu sistem yang baru ya, adakah wajar perlu ada seolah-olah orang panggil apa ya, grace period ataupun tempoh percubaan lah, ataupun tempoh untuk menggalakkan peniaga-peniaga luar negara secara dalam talian ini untuk mendaftar dan sebagainya, seolah-olah ianya memberi tempoh percubaan. Sebagai contoh, untuk tempoh 2 bulan ke 3 bulan, ada timeline tertentu ke? Pandangan doktor melihat kepada apabila kita nak melaksanakan satu cukai yang baharu ini, apa bentuk proses dan juga mungkin ada timeline tertentu dari segi nak percubaan sebelum secara dikuatkuasakan secara sepenuhnya, pandangan doktor? Kalau nak katakan tak bagi period, jadi saya pula jadi macam orang kerajaan pula ni. Tak bagi period, tak bagi lama dah daripada bajet 2022 dan ditangguhkan. Tapi memanglah setiap orang kata sesuatu yang baru kita laksanakan, dia orang kata teething issues lah, maknanya ada masalah kecil-kecilan. Saya rasa saya tak cakap bagi jabatan kastam ke apa-apa. Saya rasa memang pada kebiasaannya pada permulaan 2-3 bulan tu akan ada masalah. Kastam akan bantu sebenarnya. Dia akan bantu, dia akan orang kata cuba memperbetulkan apa yang sepatutnya. Terutama yang sepatutnya register, dia tak register. Dia tak tahu. Ataupun dia tak aware. Kadang-kadang benda ni berlaku lah. Kami tak tahu peraturan-peraturan baru ni. So maybe tu saya cakap, bila ada orang kata kerjasama antara platform-platform ni sendiri, dia sendiri telah pastikan, jabatan kastam memang dah pergi dekat platform tersebut, dah tahu, mungkin ada. Cuma 2-3 bulan ni memang belum matang. Bila tak matang ni macam-macam isu lah jadinya. Macam kita beli baju baru lah, nak pakai kena basuh dulu, kalau tak basuh kata-kata kan. Macam tu lah.
dia kena matang sikit. Bila dah matang, insya-Allah akan orang kata senangkan semua peniaga dan semua pengguna dia. So mula-mula adalah 2-3 isu memang custom akan takkan saya rasa saya tak boleh cakap dia penalti tak penalti. Pada kebiasaannya memang tidak akan orang kata orang kata dikenakan secara teruk lah. Dia akan perlahan-lahan, dia akan lepas 3-4 bulan tu dia akan mula penalti dan tidak kenakan semua bendanya semua. Ya, mungkin reminder dahulu ya, peringatan kan, notis peringatan dan sebagainya sebelum dikenakan penalti dan sebagainya. Okey, Doktor, kita nak memasuki tahun 2024 ini, penting untuk saya bawakan perbincangan kita juga berkait dengan cukai juga. Apa bentuk mungkin penambahbaikan, bukan sahaja kita merujuk kepada LVG, tetapi moving forward menuju ke hadapan tahun 2024 ini. Kita tahu kerajaan belanjanya besar juga dan kerajaan juga berusaha dalam bentuk penjimatan dari segi rasionalisasi subsidi dan juga banyak usaha juga dilakukan oleh kerajaan dalam nak berjimat. Tetapi nak menambahkan pendapatan itu juga cukup penting. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa tidak lagi mahu bergantung tinggi kepada hasil petroleum. Okey, kita jelas di situ. Bagaimana kita melihat sistem percukaian di Malaysia pada ketika ini, bentuk-bentuk penambahbaikan, mungkin ada pindaan-pindaan tertentu. Bagaimana sebenarnya untuk kita melihat hasil yang lebih baik mampu untuk dijana kepada ekonomi negara ini, Doktor, menuju tahun 2024? Saya rasa adalah beberapa cukai baru akan dilaksanakan 2024, terutama e-invoicing. E-invoicing ni sangat penting. Dalam zaman GST memang kita dah e-invoicing, tapi bila pelaksanaan e-invoicing ni semua orang akan melaksanakan orang kata sistem dari segi e-invoicing yang telah patut dimuat naik kepada LSDN. So dia banyak membantu dari segi orang kata shadow economy. So tak adalah orang nak tulis orang kata invoicing dari segi tangan ke cash basis ke, semua dah kena. So kalau tak ada benda tu, dia tak boleh claim pembelanjaan tu akan datang sebenarnya. So yang tu dah cukup membantu dah, ketirisan yang ada tu semua akan dihapuskan secara sepenuhnya. Tapi kalau dia tak adalah sistem, susah juga. So itu lagi satu. Pasal tu kerajaan telah melaksanakan TIN sebelum ni, tax identification number. So bila dah ada TIN, dia ada e-invoicing, dia orang kata ada collaboration antara dua tu, semuanya akan dilaporkan. Kalau tak lapor, tak adalah benda. Cuma benda ni semua kepada cukai langsung lah. Cukai tak langsung masih lagi macam LPG, kita ada orang kata cukai barang mewah. So banyak cukai kat sini, tapi ini membantu menaikkan hasil negara. Dalam masa sama, kita perlukan satu cukai, orang kata cukai keseluruhan. Cukai keseluruhan tu saya akan balik contoh macam VAT atau GST lah. Kalau kita ada cukai VAT atau GST, dia ke seluruh orang kena bayar. Bukan orang kata peniaga ke apa, semua peniaga-peniaga. Mungkin apa yang saya kata ni, satu orang kata yang benda tak sesuai lah. Orang kata, alah dia ni asyik cakap GST. Bukan, saya cakap, tak, ia ni tak popular, tapi dari segi orang kata pematuhan dia lebih mudah untuk semua orang. Dari segi peniaga, pengguna, so dia tak ada menyusahkan. Tapi dia dari segi pendapatan, bila matang barulah sesuai. Bila tak matang, belum tak sesuai. Tapi buat masa sini, ekonomi dunia pun ada masalah. So, satu kerajaan banyak memberi cukai-cukai yang orang kata level playing field untuk semua orang. Macam contoh, dia bagi LPG. LPG ni memang membantu peniaga tempatan. Tapi dia tak menyusahkan sebenarnya, tapi bila orang faham kenapa buat macam tu, mestilah kita nak beli dekat peniaga tempatan. Peniaga tempatan dia kualiti dia lagi tinggi pun kadang-kadang. Kalau kita beli daripada online tu, saya tengok kadang-kadang kualiti dia nipis pun tak faham. Kita tak tahu apa yang kita tak nampak kan sebenarnya ni. E-invoicing ni dia banyak bantu pasal dia memudahkan sistem dan naik je upload. Kita dah semua ada format. Kalau nak kena audit pun dia dah ada dah data-data kat situ. Untuk dari segi audit pun akan kurang daripada audit LSDN. Sama kat custom pun, dia akan sharing information kat situ. Kat situ dia dah tahu dah orang ni lapor berapa banyak. Adakah dia dah ada cukai import, cukai jualan, cukai excise, dia dah bayar. Semua dah ada data sharing kat situ. Inilah diperlukan dari segi integration of data kepada semua authority yang ada sebenarnya. Memudahkan kerajaan tu orang kata tahu yang apa yang sepatut dilaporkan dan pemantauan sedia ada. Benda tu menyenangkan. Tapi dalam masa sama kita perlukan satu cukai orang kata yang keseluruhan. VAT atau GST adalah satu cukai keseluruhan. Semua pengguna. Macam kita tengok foreigner. Ada isu foreigner banyak tak bayar cukai lah apa. Kita tak tahu dia register ke tak register ke. Kita tak tahu dia pakai nama siapa ke. So kita nak, diorang pun bayar cukai. Diorang pun dalam sistem tersebut. So inilah satu cukai yang sesuai sebenarnya kalau ada Charis. Ya, betul seperti yang doktor katakan, seperti foreigner ya, warga asing, sama ada yang
berdaftar ataupun yang secara haram dan sebagainya, mereka masih lagi menikmati sebagai contoh subsidi pada ketika ini ya, petrol dan sebagainya, LPG ya, beli gas memasak, mereka juga masih lagi menikmati subsidi-subsidi daripada kerajaan, daripada pembayar-pembayar cukai juga. Pandangan doktor menyebut berkenaan dengan GST ataupun VAT tadi. Saya suka untuk menyentuh sedikit di sini. Mungkin dalam bentuk peratusan itu, pandangan doktor, berapa peratusan yang wajar? Kita faham kerajaan memang tidak bercadang lagi buat masa ini ya, buat masa ini untuk melaksanakan GST ataupun VAT ini, tetapi sekiranya nak dilaksanakan, adakah masih lagi berada pada kadar 3% ataupun mungkin perlu lebih tinggi supaya hasilnya itu, impaknya itu lebih dirasai oleh hasil kerajaan itu mampu meningkat dan juga kerajaan juga dapat memberi lebih lagi kepada rakyat. Pandangan doktor melihat pada perkara ini? Kalau saya rasanya dia kena bagi tiga peratusan yang berbeza lah. Maknanya 0, 6 dan 10. So pasal kita dah ada dah sistem kat sini secara tak langsung ni. Kita ada orang kata LPG lah, kita ada sales tax, kita ada service tax 8%. So kalau kita letak rendah daripada itu, maknanya kita punya pendapatan pun akan berkurangan dari segi kerajaan dan pematuhan berkurang. So bila kita dah ada satu kan, macam makanan 0%, kita letak 6% untuk macam benda lain dan 10% untuk perkhidmatan ke apa ke macam tu contohnya. Tapi kalau dah ada punya tu tiga orang kata tiga kadar berbeza, dia menyenangkan sikit. So tak ada orang kata kalau kita letak satu kadar yang orang kata 6% untuk semua, akan orang kata impak dari segi consumer price index pun akan tinggi kat situ, dari segi ekonomi pun tak akan sesuai. So bila ada tiga ya orang kata kadar peratusan yang berbeza, kita boleh memainkan, kita boleh letak kat sini walaupun orang kata dari segi orang kata untuk memastikan benda tu ada dari sistem tu akan memudaratkan, tapi bila tempoh matangnya ada, dia akan memudahkan semua orang. Bila kita nak zero rated senang, kalau nak 6% senang, nak 10% senang. So ada ini pandangan saya, ada tiga peratusan berbeza akan menyenangkan kerajaan dan menyenangkan pengguna. Kalau dia rasa benda tu peniaga atau pengguna rasa benda tu tinggi, mungkin boleh beritahu kat kerajaan. Memang kerajaan akan dengar, kata benda ni tak orang kata tinggi sangat, memang tak sesuai, maybe dia perlu ada rate dekat zero rate macam contoh certain industri tu. So, maybe kerajaan boleh orang kata ambil orang kata pandangan semua orang peniaga, orang kata holding session kat semua tempat, maybe dia akan tahu okey memang tak boleh dia pakai zero. Kalau dia terus berkeras pada 10%, dia akan susah nak patah balik. Macam kita jadi flip flop lah. Kalau patah balik ni isu dia tak berapa bagus, orang kata tak berapa bagus sangat. So dia lebih sesuai kalau macam tu. Ya, doktor, sebelum kita nak mengakhiri perbincangan kita lebih kurang dalam 3 minit lagi ini, pandangan doktor, kalau kita telitikan dalam pelaksanaan GST sebelum ini, kita dah bercakap soal dari segi peratusan, apa bentuk sekiranya ianya dilaksanakan, apa bentuk penambahbaikan yang perlu dilakukan, sama ada dari segi tuntutan semula ke, kerana sebelum ini kita lihat banyak sebenarnya isu-isu ataupun rungutan dari peniaga dari segi nak buat tuntutan semula dan sebagainya. Apa bentuk penambahbaikan yang boleh dilakukan sekiranya kerajaan berhasrat untuk melaksanakan GST ataupun VAT, pandangan doktor? Pandangan saya selalu satunya jangan orang kata bagi tahu macam sebelum ni GST contoh saya terpaksa bagi tahu juga, jangan bagi tahu refund tu bagi balik 14 hari. 14 hari tu susah sikit sebenarnya pasal kita nak semak, kita nak tahu betul ke apa yang diklaim, apa yang dibagi data tu sama tak sama, kita nak semak ni ambil masa sebenarnya. Even LSDN pun ambil 60 hari ke 30 ke 60 hari sebenarnya. So kita kena bagi satu date yang sesuai bila nak orang kata nak bagi refund tu bukan tak ada sebenarnya, tapi bila nak check, bila tak betul dia data tu nak kena audit. Bila nak audit tu lain jadinya. Salah satu. Lagi satu itulah kalau nak laksanakan tu satu jabatan yang laksanakan semua, bukan 2-3 jabatan atau satu kementerian. Kalau 2-3 kementerian ni nanti susah sikit. Maybe diorang ada orang kata dari segi orang kata kesinambungan doang, tapi lebih sesuai kalau ada dekat satu, dia boleh pantau, dia boleh laksanakan, dia boleh mengaudit dan dia boleh buat semua. Kalau ada satu lagi yang buat, satu lagi, integration ni susah sikit. Mana-mana pun lah. Contohnya kita bagi, kalau saya dengan kawan saya pun mana ada integration, susah kan. Kita nak dapat kesinambungan ambil masa, tempoh matang je. Tapi kalau dia satu jabatan yang laksanakan, dia akan memudahkan semua. Cuma satulah, kalau nak janji sesuatu tu jangan janji orang kata langit dan bumi lah. Orang kata ambil masa, pandang tengok macam mana semua baru boleh. Itu nasihat saya sebenarnya.
Dan sudah tentu kalau kita bercakap soal topik cukai ini, mungkin tak ramai orang yang suka lah mendengar topik cukai ini. Tapi inilah realiti yang perlu kita fahami, kerana proses ataupun percukaian ini sebenarnya bukan sekadar nak mengempiskan poket, bukan itu tujuan dan juga hasrat kerajaan, tetapi hasilnya itu akan diterima dan juga dirasai, dinikmati oleh rakyat secara umumnya, dan itu antara fokus dan juga tumpuan kerajaan dalam nak memastikan bahawa ekonomi Malaysia kekal kompetitif dan juga kekal progresif dalam menuju tahun-tahun yang mendatang, yang mungkin ahli-ahli ekonomi mengunjurkan lebih mencabar untuk tahun-tahun yang akan datang ini. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Fairuz A. Razak, Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia, berkongsi pandangan beliau melihat berkenaan dengan LVG dari segi cukai-cukai yang lain yang mungkin boleh dilaksanakan dan juga bentuk penambahbaikan dalam sistem percukaian Malaysia. Terima kasih sekali lagi Doktor. InsyaAllah kita akan terus bersiaran dari semasa ke semasa. Sekian sahaja Pantau Belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.